Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneruskan kelas PDPR kita pada pukul 4 ini, iaitu dengan mata pelajaran yang seterusnya, iaitu sirah. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan ulang kaji pelajaran sirah untuk tahun 3, iaitu tajuk seperti mana yang kamu tengok pada skrin ni, iaitu tajuk hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Jadi ada peristiwa hijrah ini adalah maknanya perpindahan, tapi tidaklah disebut yang kata hijrah yang besar. Kenapa? Hijrah yang besar ialah berlaku ketika mana hijrah ke Madinah sahaja, ataupun nama Yasrib lah. Sebab hijrah ke Madinah ialah satu hijrah yang mana Nabi sendiri pergi, barulah yang disebut hijrah. Cuma sebelum berlakunya hijrah yang orang kata apa yang besar, iaitu hijrah ke Madinah, ada juga sahabat yang telah berhijrah ke Habsyah. Jadi hijrah ke Habsyah ini juga adalah satu arahan daripada Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi apa? Bagi menyelamatkan, bagi melindungi supaya apa? Supaya Islam itu dilindungi ketika mana iaitu ketika itu di Habsyah ada nama seorang raja, iaitu nama Raja An-Najashi. Raja An-Najashi ni adalah pemimpin kepada tempat yang nama Habsyah. Dia seorang yang sangat adil dan seorang yang sangat bijaksana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat dua kali peristiwa ke Habsyah, hijrah ke Habsyah. Yang pertamanya ada berlaku ketika peristiwa ketika Nabi tahun kelima kerasulan Nabi, tahun kelima kerasulan Nabi selepas Nabi menjadi rasul, dan yang seterusnya tahun yang ke-7. Jadi dua kali peristiwa hijrah ke Habsyah, seperti mana yang kamu tengok pada nota yang di bawah tu. Jadi bolehlah kita ulang kaji sama-sama. Ustaz akan terangkan secara ringkas, sebab sekejap lagi pun soalan yang tugasan yang kamu akan buat pun ada juga menyentuh tentang peristiwa hijrah ke Habsyah, ada juga. Jadi tolong bagi perhatian, ya, insya-Allah. Ustaz akan ulangkan secara ringkas sekadar yang Ustaz mampu, insya-Allah. Baik, kita tengok sama-sama ke Habsyah. Kali pertama ialah para sahabat menderita akibat seksaan, penganiayaan musyrikin Quraisy. Rasulullah memerintahkan agar berhijrah ke Habsyah. Jadi peristiwa hijrah ke Habsyah buat kali pertama ini adalah arahan daripada Rasulullah kerana sahabat-sahabat menderita akibat siksaan, penganiayaan daripada puak kafir musyrikin Quraisy. Disebut tentang kafir Quraisy kerana menganiayai sahabat-sahabat pada ketika itu, yang sangat kuatlah. Pasal apa? Marah terhadap orang Islam pada ketika itu yang mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun memerintahkanlah beberapa orang sahabat untuk berhijrah ke Habsyah, mohon perlindungan daripada raja yang adil, iaitu Raja An-Najashi. Jadi berlakunya peristiwa ini pada tahun kelima kerasulan tu, yang seperti mana yang kamu tengok pada tanda tu, dia ada tahun kelima kerasulan. Jadi berlaku pada tahun kelima kerasulan. Ketua rombongan dia ialah Sayyidina Osman. Tu ketua rombongan, ketua kumpulan tu yang pergi hijrah ke Habsyah buat kali pertama ialah Sayyidina Osman bin Affan. Siapa dia Sayyidina Osman bin Affan ni? Ia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahabat Khulafa Ar-Rasyidin yang menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua sahaja. Di antaranya ialah Sayyidina Osman, seperti mana yang kamu tengok dalam teks tu, dan yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi dua sahabat ini menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut menantu Nabi ni special lah. Kenapa? Nabi sendiri memilih untuk menjadi
menantu sahabat-sahabat ini sebagai menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan nak cerita pasal tu, kita nak terangkan hebatnya Sayyidina Osman ini kerana dipilih oleh Nabi untuk menjadi ketua rombongan hijrah ke Habsyah pada kali yang pertama, seramai 15 orang, iaitu 10 lelaki dan 5 orang wanita, tak ramai dan berada di Habsyah selama 3 bulan sahaja. 3 bulan Kenapa? Sebab hijrah yang kali pertama ni selamatkan agama dan diri para sahabat daripada fitnah dan kezaliman musyrikin Quraisy. Jadi kita dah tahu dah orang kafir ni memang zalim. Jadi nak mengelakkan daripada terus dizalimi, maka Nabi mengarahkan berlakulah hijrah ke Habsyah, iaitu para sahabat-sahabat sahaja yang pergi berhijrah ke Habsyah untuk mohon keadilan, mohon pertolongan, mohon perlindungan daripada Raja An-Najasyi, yang mana terkenal pada ketika itu seorang raja yang bijaksana dan sangat adil dalam menentukan sesuatu hukuman ataupun menentukan sesuatu keputusan yang adil. Jadi berlakulah hijrah ke Habsyah ni 2 kali. Yang pertama kita dah selesai, dah Ustaz terang secara ringkas. Yang kedua ialah berlaku juga hijrah ke Habsyah buat kali kedua. Pada kali ini keluarga Rasulullah Bani Hashim, keluarga Rasulullah sendiri, iaitu Bani Hashim Abdul Muttalib, dikepung dan diperlakukan dan dipulaukan oleh musyrikin Mekah. Jadi berlakulah dipulaukan ni maknanya apa? Tak ada hubungan jual beli, tak ada berlakunya nak ada hubungan dengan keluarga Nabi ni, diorang tak nak. Jadi diorang putuskan, diorang pulaukan, diorang tak nak ambil tahu, dan diorang tak ada tak benarkan apa-apa perantaraan di antara keluarga Nabi pada ketika itu. Maka ketika itu keluarga Nabi ditekan, ketika itu keluarga Nabi dizalimi, dan pada ketika itulah apabila keluarga Nabi sendiri pun telah ditekan oleh kafir Quraisy, dan berlakulah pada tahun ke-7 kerasulan, iaitu berlakulah peristiwa hijrah yang kedua ataupun hijrah ke Habsyah buat kali yang kedua pada tahun ke-7 kerasulan. Yang tadi tahun ke-5 kerasulan, yang ni tahun ke-7 kerasulan. Seperti mana yang kamu tengok pada teks lah. Sebab apa berlakunya hijrah ke Habsyah buat kali kedua? Penyiksaan dan penganiayaan terhadap orang Islam semakin hebat, semakin dahsyat. Maka Rasulullah pun memerintahkanlah para sahabat untuk melakukan hijrah ke Habsyah buat kali yang kedua. Pada kali ini diketuai pula oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Siapa? Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Pada kali ini Rasulullah memerintahkan untuk berhijrah sekali lagi ke Habsyah, tapi kali ini diketuai pula oleh Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Ja'far bin Abi Talib adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abi Talib. Jadi Ja'far ni di antara sahabat yang diberi amanah ketika mana Rasulullah nak berhijrah ketika mana sahabat diperintahkan Ja'far bin Abi Talib untuk berhijrah ke Habsyah buat kali kedua. Jadi Ja'far ni lah diberi tanggungjawab untuk membawa rombongan seramai 73 orang lelaki dan 11 orang wanita. 73 orang lelaki dan 11 orang wanita. Jadi satu jumlah yang agak ramai pada ketika ini untuk apa? Meminta perlindungan daripada Raja An-Najasyi. Jadi tengok Raja An-Najasyi tu, tengok bawah tu. Okay, tengok pada perenggan di bawah, Raja An-Najasyi. Raja Habsyah seorang yang adil dan bijaksana. Macam mana Ustaz sebut tadi, Raja An-Najasyi terkenal dengan seorang yang sangat adil dan bijaksana. Yang kedua, hijrah pertama, beliau memberi layanan yang baik pada hijrah yang pertama. Sambutan baik dan diberi perlindungan. Sambutan yang baik dan diberi perlindungan. Jadi Raja Najasyi ni seorang yang sangat bijaksana,
walaupun datang wakil daripada Mekah, iaitu kafir Quraisy, datang juga ke Habsyah untuk minta tangkap golongan daripada Ja'far bin Abi Talib ni, yang orang Islam yang lari bersembunyi, lari untuk meminta perlindungan ke Habsyah, berhijrah ke Habsyah. Tetapi Raja An-Najasyi ni seorang yang sangat adil, maka dia minta hujah daripada Ja'far bin Abi Talib, dia minta juga hujah daripada wakil daripada kafir Quraisy. Tapi Raja An-Najasyi membuat keputusan untuk memberi perlindungan kepada Ja'far bin Abi Talib pada ketika itu. Kenapa? Kebijaksanaannya. Dan dari satu basic Najasyi ini, dia ada juga dari segi kepercayaan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi membantulah dia untuk faham. Kenapa? Kalau orang yang faham tentang ajaran ataupun daripada kitab Injil, maka dia tahu akan datang Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Raja An-Najasyi tanya kepada Ja'far tentang apa yang dibawa, benda apa yang Nabi bagi tahu. Apa Nabi Muhammad bagi tahu, apa ajaran yang Nabi bawa. Jadi Ja'far ni seorang yang rapat dengan Nabi, cerita balik kepada Raja An-Najasyi apa yang Nabi bawa, dan tanya balik kepada kafir Quraisy. Dia kata, aku tahu apa yang Ja'far cerita, apa yang dia orang sampai, Nabi Muhammad sampaikan agama ini, aku tahu juga ada benda yang aku tahu, dan benda tu adalah benar. Jadi bila berlakunya orang kafir datang tadi, Raja An-Najasyi ni menolak permintaan Quraisy untuk menangkap orang Islam untuk dipulangkan ke Mekah setelah mendengar penjelasan mengenai Islam dari Ja'far bin Abi Talib. Ni yang Ustaz terang tadi, yang Ustaz cerita tadi, berlaku di antara kafir Quraisy yang nak tangkap Ja'far dengan rombongan tadi. Kemudian Ja'far pun menjawab apa yang ditanya oleh Raja An-Najasyi, dan Raja An-Najasyi pada ketika itu berpuas hati dengan jawapan daripada Ja'far bin Abi Talib. Maka bila dah boleh jawab, Raja An-Najasyi menolak permintaan Quraisy, orang kafir Quraisy pada ketika itu, untuk menangkap Ja'far dan yang lainnya untuk dibawa pulang ke Mekah. Jadi bila sebut tentang keadilan Raja An-Najasyi ini dan kebijaksanaan An-Najasyi, jadi kita boleh nampak di situ yang betapa hebatnya Raja An-Najasyi ini, sehingga Rasulullah sendiri meminta para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah sebanyak dua kali. Kenapa? Kepimpinan Raja An-Najasyi, dan dia tahu keadilan Raja An-Najasyi dalam ketika mana dia nak menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi kita faham keadaan itu berlaku, dan Rasulullah seorang yang sangat-sangat bijaksana, dan dia pun dapat arahan daripada Allah. Jadi berlakulah peristiwa hijrah yang kita ulang kaji pada pelajaran tahun 3 ini, iaitu hijrah ke Habsyah. Jadi kita tengok di bawah tu, hijrah Rasulullah ke Yasrib, ke Madinah. Itu di tajuk yang lain lah. Yang ni yang Ustaz terang tadi. Hijrah yang Nabi sendiri pergi adalah hijrah ke Madinah, dan yang hijrah ke Habsyah itu hanya para sahabat sahaja, tapi berlaku pun sebanyak dua kali. Ustaz ulang balik, yang diketuai ketika yang pertama diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan, dan kali kedua pula diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Jadi sejarah telah membuktikan, sirah ini pun kita belajar, menunjukkan apa hijrah ini adalah satu benda yang perpindahan, yang mana bila berlaku perpindahan bukanlah satu benda yang tidak baik. Perpindahan kadang-kadang dia datang, bila datang niat yang baik, perpindahan hijrah disokong pula dengan benda yang baik, maka benda tu akan jadi lebih baik. Jadi berlakulah hijrah ini, ada satu hikmah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Jadi kita ambil tahu dan kita ambil pedulilah tentang kisah hijrah yang berlaku. Semoga dapat manfaat kita bersama. Ustaz harap dapatlah kamu manfaatkan apa yang Ustaz sampaikan dalam pelajaran kita pada petang ini, dan bolehlah kamu buat ketugasan yang akan Ustaz maklumkan kemudian. Dan Ustaz harap video ni membantulah untuk kamu ulang kaji untuk tajuk hijrah ke Habsyah bagi tahun 3. Semoga dapat manfaat bersama, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.